Perkataan insan merujuk kepada jati diri individu. Perkataan modal pula digunakan kerana individu digunakan sebagai sumber pulangan pada masa akan datang. Akan tetapi, modal insan mempunyai maksud yang berbeza mengikut perspektif yang lain-lain. Terdapat 4 elemen yang membentuk modal insan, iaitu jasmani, rohani, intelek dan emosi. Bergantung kepada perspektif untuk menekankan satu elemen ataupun keseluruhan elemen dalam membentuk modal insan seseorang individu itu. Ciri-ciri modal insan. Poin yang pertama, merujuk kepada ilmu dan kemahiran boleh dipelajari oleh seseorang individu itu sepanjang hayat mereka. Poin yang kedua, merujuk kepada ilmu dan kemahiran perlu dipelajari dan tidak boleh dijual beli. Poin yang ketiga, merujuk kepada setiap individu berhak untuk mendapat pendidikan dan meluaskan pendapat mereka. Poin yang keempat, merujuk kepada individu itu boleh fokus pada satu bidang maupun banyak bidang yang lain. Poin yang kelima, merujuk kepada jati diri individu itu juga dipengaruhi oleh persekitaran dan juga sosial. Poin yang terakhir, merujuk kepada individu itu mempunyai limit di mana pengetahuan yang dimiliki mereka. Modal Islam begitu penting kerana dapat memberikan 3 kelebihan. 3 kelebihan ini yang pertama dari sudut ekonomi. Elemen yang membentuk modal insan iaitu akal, dapat menggalakkan manusia untuk mencari ilmu dan kemahiran. Ini dapat meningkatkan produktiviti dalam bidang pekerjaan. Ini membolehkan individu memberikan pulangan semula pada sektor ekonomi dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki oleh mereka. Seterusnya, modal insan sangat penting dari sudut sosial. Elemen yang membentuk modal insan iaitu rohani dan emosi amat penting dalam membentuk masyarakat yang bermoral dan beretika. Moral dan etika dicampur dengan kemahiran dan pengetahuan membentuk masyarakat yang harmoni. Ini membolehkan masyarakat itu memajukan diri mereka dan seterusnya negara. Yang terakhir sekali, apabila dicampurkan dengan kepentingan yang pertama dan yang kedua, modal insan juga amat penting dalam membentuk negara maju. Modal insan dapat membentuk masyarakat yang berilmu dan berkemahiran. Ini dapat meningkatkan daya saing negara setanding dengan negara-negara lain di pesada antarabangsa. Negara juga akan mempunyai pekerja-pekerja terlatih yang boleh memajukan sektor-sektor lain di dalam negara. Apakah perbandingan modal insan menurut Barat dan juga menurut Islam? Menurut Barat, mereka lebih menekankan dengan aspek kebenaran dan juga berfizikal berbanding dengan aspek rohani, di mana kekayaan seseorang diukur melalui harta benda yang ada. Walhal dalam Islam, kekayaan yang sebenar adalah diukur melalui kekayaan jiwa, kekayaan dengan akhlak yang terpuji, nilai yang baik, bersabar dengan ujian yang menimpa dan sentiasa bersyukur dengan nikmatnya. Barat juga mengasingkan agama daripada kehidupan mereka, di mana mereka tidak mempraktikkan agama dalam hidup. Mereka lebih gemar berjudi, minum arak dan sebagainya. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa aspek positif yang kita boleh ambil daripada modal Islam Barat, di mana mereka menggunakan kemahiran dan juga ilmu yang ada untuk mencipta sesuatu demi kemajuan. Seperti contohnya, kita boleh lihat kemajuan teknologi dengan penciptaan sosial media seperti Facebook oleh Mark Zuckerberg yang sangat dikenali dan diguna oleh semua orang di serata dunia termasuk kita pada hari ini. Bagaimana pula modal Islam menurut Islam? Menurut Islam, Islam lebih menekankan setiap aspek dalam kehidupan iaitu menurut jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual, di mana kita menyediakan diri kita dengan amalan baik untuk bekalan di akhirat, di mana kita sesuai dengan tujuan kita diciptakan di bumi iaitu supaya menjadi khalifah dan impact kepada Allah, di mana kita mencari pahala dan mengurangkan dosa, dan kita tidak perlu serik untuk berbalik pada Allah walau apa sekalipun dosa yang telah kita lakukan. Kita juga perlu memupuk nilai murni dalam diri yang sesuai dengan ajaran agama Islam, dan modal insan daripada Islam juga menjadikan agama sebagai pegangan hidup, di mana agama Islam merupakan agama yang lurus seperti yang termaktub dalam Al-Quran, iaitu apakah langkah bagi membentuk modal insan? Selain daripada individu itu sendiri, golongan lain juga boleh memberikan peranan yang penting dalam membentuk modal insan. Seperti contohnya, ibu bapa boleh menjadi contoh teladan yang baik bagi anak-anak mereka untuk diikuti. Malah, ibu bapa juga boleh memberikan pendidikan tidak formal kepada anak-anak sejak mereka kecil lagi supaya dapat menjadi kebiasaan dengan didikan ajaran agama Islam. Selain itu, guru juga berperanan untuk menjadi ibu bapa kedua bagi anak-anak murid di sekolah, di mana mereka mendidik anak-anak dengan ajaran yang baik, ajaran Islam, dan menegur perbuatan anak-anak ini sekiranya ada salah dan juga tidak memilih kasih antara anak-anak murid tersebut. Selain itu, kerajaan juga boleh mewujudkan peluang pekerjaan kepada penganggur dan juga kepada golongan yang kurang bernasib baik, tambahan pula dengan wabak penyakit yang melanda negara dan serata dunia hingga kini iaitu COVID-19, dan juga untuk membasmi kes-kes jenayah yang semakin leluasa iaitu
kes yang ragut dan juga kecurian. Selain itu, masyarakat juga boleh memberi nasihat dan teguran yang baik kepada anak-anak muda khususnya untuk melakukan sesuatu perkara yang baik dan produktif bagi kehidupan mereka. Dan masyarakat seharusnya tidak memandang enteng dan memandang rendah kepada golongan-golongan yang kurang baik ini, di mana mereka sebenarnya harus membenci kepada perbuatannya, bukannya kepada pelaku tersebut, kerana setiap orang boleh berubah daripada baik kepada jahat dan juga jahat kepada baik. Kita tidak tahu nasib kita pada masa akan datang. Antara cabaran dan isu yang wujud dalam membangunkan modal insan adalah isu rasuah yang masih menjadi amalan. Dari segi Islam itu sendiri mengajar kita untuk berpegang kepada agama supaya dapat membimbing kita daripada melakukan kesilapan dalam hidup. Begitu juga dengan acuan barat di mana ia mengajar kita supaya mengamalkan nilai kejujuran dan amanah dalam melakukan sesuatu benda. Maka tercetuslah modal insan yang berguna. Isu lain yang sering berlaku adalah jenayah berat yang kian meningkat. Dengan kurangnya bimbingan agama boleh menggoyahkan diri individu itu. Fitrah semua jadi manusia sememangnya berkehendakkan kepada pembinaan rohani. Oleh itu, pendidikan agama adalah penting berbanding pendidikan barat kerana Islam mengajar kehidupan dunia dan akhirat, manakala pendidikan barat adalah lebih bebas. Cabaran yang berikutnya adalah kadar pengangguran yang semakin banyak. Cabaran ini sebenarnya bagi pembangunan modal insan adalah untuk mengurangkan kadar pengangguran serta mampu mencapai tahap ekonomi yang mampu bekerja di tahap sebenar, bagi meningkatkan produktiviti dan nilai ditambah serta memerangi pencapaian ekonomi yang tidak memberangsangkan. Di sini kita dapat lihat isu ini telah menjadi sebagai pendorong untuk membina modal insan yang lebih berkualiti dan berguna. Hubungan kekeluargaan yang kian renggang merupakan salah satu lagi cabaran dalam mewujudkan modal insan. Isu ini terjadi apabila seseorang itu kurang nilai kasih sayang. Agama Islam itu sendiri telah mengajar kita untuk mengeratkan hubungan dengan keluarga. Dengan bimbingan agama, ia dapat membangunkan modal insan yang berguna bukan sahaja untuk negara, malah dalam keluarga individu itu sendiri. Kesan pembangunan modal insan dapat dilihat melalui segi pendidikan. Ia dapat meningkatkan modal insan yang berilmu. Bagi menghasilkan modal insan dinamik, memerlukan proses pengisian minda dengan ilmu pengetahuan. Orang berilmu juga dapat membimbing ke arah kehidupan yang lebih berkualiti. Akhlak modal insan juga dapat dipertingkatkan melalui pendidikan. Islam mengutamakan pendidikan akhlak. Semoga sahsia individu dapat dibentuk dengan memiliki sikap yang positif dan mengamal perilaku yang mulia. Akhlak dan perilaku individu sepatutnya mengarah kepada tanggungjawab individu untuk menghayati segala nilai dan semangat keadilan dalam kesemua urusan pengendalian organisasi. Pendidikan akhlak dengan itu dapat membentuk sikap yang mulia dan positif. Dari segi ekonomi pula, penerapan ICT merupakan salah satu kesan kepada ekonomi modal insan. Penerapan ICT merangkumi semua aspek termasuk aspek ekonomi. Dalam ucapan bajet 2007, Perdana Menteri telah menyatakan bahawa semua sektor ekonomi negara menampakkan kemajuan termasuklah pengembangan sektor ekonomi baru seperti teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Modal insan dalam sektor ekonomi baru penting dalam proses transformasi ekonomi berpaksikan teknologi dan pengetahuan. Malah, ia dapat membantu menaikkan lagi isu pengangguran yang kian meningkat. Kesimpulannya, aspek modal insan adalah penting dan tidak boleh fokus kepada fizikal semata-mata, terutamanya dari sudut akidah dan rohani untuk membentuk masyarakat yang berkemahiran dan bermoral. Jatuh bangun sesebuah bangsa dan negara itu bergantung sepenuhnya kepada kualiti yang ada pada modal insan. Selain itu, agenda pembangunan sumber manusia perlu diutamakan dalam proses pembangunan sesebuah negara kerana ia adalah pemangkin yang bakal mencorak tahap kemajuan dan kemunduran bangsa itu. Oleh itu, kita sebagai warga negara Malaysia perlu senantiasa berusaha untuk mencapai kecemerlangan dan melaksanakan kerja yang terbaik dan berkualiti. Kita juga harus mempraktikkan budaya kerja cemerlang. Tugas kita untuk memastikan negara terus berada di landasan pertumbuhan ekonomi yang kukuh adalah besar dan mencabar. Namun, kita akan menjadi sebuah negara yang benar-benar maju dan kaya dengan nilai-nilai murni jika kita mempunyai iltizam dan berusaha dengan bersungguh-sungguh.